Buletin Didik 28 Mei bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 sekolah lagi bakal dibina di Putrajaya bagi menampung jumlah penduduk yang dijangka meningkat secara mendadak pada masa akan datang. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata keputusan itu dibuat bagi mengelak daripada berlakunya lambakan murid di sesebuah sekolah sekaligus mengehatkan keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP. Dengan pembinaan ini kita akan dapat mengurangkan tekanan kepada sekolah-sekolah yang sedia ada, khususnya sekolah rendah di kawasan Putrajaya ini. Jumlah anggaran penempatan pelajar adalah untuk 36 bilik darjah. Jadi secara umumnya setiap bilik darjah kita sekitar 35 orang. Jadi kita tak boleh nak lihat berapakah enrolment yang ada sekarang kerana murid SKPP 83 yang ada menumpang sekarang sekitar 400 orang. Tapi kita tak tahu dengan pembinaan yang baru ini, mungkin yang dekat-dekat ini sebelum ini di sekolah lain akan masuk ke sekolah yang baru ini. Beliau ditemui selepas majlis pecah tanah projek Sekolah Putrajaya Presin 83 di Putrajaya siang tadi. Pembinaan sekolah yang dijangka siap November 2023 itu mendapat sokongan penuh terutama dari penduduk di Putrajaya. Bagi Khalid Mohamed Hamdan, ia satu kelegaan apabila memikirkan anaknya dapat bersekolah dalam keadaan yang selesa berbanding sebelumnya. Sebelum ni masalah penempatan di sekolah yang ada sekarang ni tidak mencukupi. Dia punya kerusi tidak mencukupi dan juga jarak yang jauh antara kediaman. Jadi elok juga kalau dibuat di kawasan sini sebab kawasan sini pun penduduk makin bertambah. Jadi dapat sama-sama mendekatkan anak-anak pergi sekolah. Maklumlah bapa-bapa, ibu-ibu pun kerja jauh. Jadi senang kalau ada dekat ni dalam jarak walking distance. Di sekolah Musa kita menumpang sekolah menengah. Jadi apa-apa keputusan tu memang kita terpaksa menunggu keputusan sekolah menengah. Lepas tu dari segi peruntukan pun sebab peruntukan diberi per kepala. Jadi sebab kekurangan murid dalam kurang daripada 300, peruntukan pada kami tu macam peralatan sukan kurang. Jadi kami memang menunggu sangatlah benda ni siap dengan segera kan. Jelas Datuk Dr. Razi, sekolah yang bakal dibangunkan ialah Kompleks Sekolah Presin 15, Kompleks Sekolah Presin 52 yang mengandungi kedua-dua sekolah menengah dan rendah serta Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 17-2. Dalam pada itu, 2,683 pegawai perkhidmatan pendidikan PPP Grade DG41 lantikan COS tahun 2020 akan dilantik semula secara kontrak. Menurut Datuk Dr. Razi, ia bermula selepas tempoh lantikan mereka tamat pada 9 Jun nanti. Guru-guru COS 2020 yang akan tamat pada bulan Jun ini, jangan risau, kita dah dapat maklum balas daripada SPP semalam bahawa tempohnya akan dilanjutkan bagi membolehkan segala proses yang perlu dilaksanakan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, keputusan Temuduga Guru COS bagi pengambilan PPP DG41 secara one-off tahun lepas telah diumumkan oleh SPP pada 27 Mei lalu. Calon boleh menyimak keputusan itu melalui portal SPP di laman web tertera. Dalam perkembangan lain, persiapan Majlis Jalinan Mesra Aidilfitri dan Hari Terbuka Kementerian Pendidikan KPM yang akan berlangsung esok berjalan lancar. Ketua Setiausaha KPM Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof berkesempatan melawat sekitar persiapan siang tadi di pekarangan Kompleks E di Putrajaya. Orang ramai dijemput hadir bermula jam 10 pagi hingga 5 petang dan masuk adalah percuma. Pelbagai juadah aktiviti dan pameran menarik menanti pengunjung termasuk pemasangan solar car, pameran bas bergerak dan pemeriksaan kesihatan. Majlis turut menampilkan persembahan istimewa daripada artis jemputan iaitu Ernie Zakri dan band murid berkeperluan khas. Pengiktirafan sebagai penerima Anugerah Cambridge Dedicated Teacher 2022 pastinya lebih membakar semangat Cikgu Khalifah Afnan untuk terus menabur bakti sebagai pendidik. Segalanya bermula selepas diberi peluang menyertai Korea Malaysia Teacher Exchange Program 5 tahun lalu. Rentetan dari program itu, Cikgu Khalifah telah mengaplikasikan ilmu yang diperolehi untuk projek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik
STEM di sekolah. Kadang-kala pelajar-pelajar ni benda yang baru, mereka takut ataupun tidak berani untuk mencuba. Jadi daripada situ saya telah berusahalah untuk memperkenalkan sedikit demi sedikit. Contoh dia, saya telah memperkenalkan penggunaan drone untuk ataupun dalam pembelajaran. Bagaimanapun, atas usaha yang berterusan, guru Kolej Vokasional Keningau Sabah ini berjaya mengatasinya. Pastinya pengiktirafan yang diterima ini diharap dapat menjadi inspirasi kepada semua guru di Malaysia. Dan saya sangat bersyukurlah sekurang-kurangnya saya telah menjadi inspirasi ataupun menjadi pembakar semangat kepada anda semua. Dan mungkin daripada situ anda telah mengundi saya, jadi sangat berterima kasihlah. Cikgu Khalifah berazam untuk sentiasa meneruskan mengaplikasi STEM dalam pembelajaran. Beliau juga mahu menerokai lebih banyak inovasi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pakej peranti siswa keluarga Malaysia bagi penuntut institusi pengajian tinggi awam dan swasta daripada keluarga B40 dijangka akan diagihkan bermula Julai depan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, kira-kira 10,000 permohonan telah diterima bagi permohonan fasa pertama yang dibuka secara dalam talian pada 15 April hingga 15 Mei lalu. Program ini terus berjalan. Cuma apa yang telah kita ataupun sedang lalui sekarang ini ialah sewaktu proses perolehan tender terbuka telah dijalankan. Dalam proses menilai tender, oleh kerana proses tender semula perlu dilakukan dengan beberapa perubahan-perubahan yang lebih kemas kepada syarat-syarat tender, maka sedikit masa telah diperlukan oleh jawatan kuasa yang berkenaan untuk memperincikan tender semula. Mengulas lanjut, beliau berkata, pakej peranti siswa keluarga Malaysia akan diperluaskan kepada pelajar institusi pendidikan guru IPG di bawah KPM daripada kalangan keluarga B40. Selain pelajar di bawah institusi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK, iaitu Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Kementerian mempunyai peruntukan mencukupi untuk memberi peranti percuma kepada jumlah penuntut yang lebih ramai. Kembali di Buletin Didik, 180 tabika dan taska diarahkan tutup berikutan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di seluruh negara. Penutupan membabitkan 105 tabika dan 75 taska kecuali di Negeri Sembilan dan Melaka. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, semua penutupan itu dilakukan selepas pihaknya mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan KKM. Kita tutup ni sebab apabila ada jangkitan tu di sekolah tu, walaupun 2 orang ke seorang ke, tetapi kita kira tutup. Bukan maknanya penularan tu sampai habis satu sekolah. Jadi ada saja budak yang tu kita tutup. Jadi setakat ini sekolah yang telah ditutup 180. Dan kita sedang membuat pemantauan lebih dekat lah untuk nak tengok apa yang selanjutnya berlaku. Itu sehingga 27 Mei lah. Beliau ditemui selepas Majlis Ramah Mesra dan Sambutan Aidilfitri bersama warga Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Pahang siang tadi. Tambahnya, sama ada premis ini boleh dibuka semula, ia bergantung kepada keputusan KKM. Dalam kes HFMD katanya, Kemas sentiasa memantau perkembangan dan mengambil langkah proaktif dalam menangani penularannya di tabika dan taska. Di Terengganu, 27 taska permata di bawah seliaan Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu YPK ditutup sementara. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Hanafiah Mat berkata, sebanyak 367 kes HFMD direkodkan setakat ini. 76 kes dikesan pada Mac lalu, 257 pada April dan 34 kes bermula Mei lalu. Sebab apa? Jika sekiranya
mereka terkenalah di rumah-rumah masing-masing, segeralah pergi ke hospital untuk mendapat rawatan. Dan jika ianya dikesan di semua taska permata, saya minta supaya guru-guru dan pengurusan segera menghantar anak-anak mereka ke hospital dan kita dengar nasihat daripada kesihatan sama ada kita dapat meneruskan taska ataupun kita tutup taska. Sementara itu, 3 taska yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Perak turut ditutup. Ia membabitkan 2 taska di Hulu Perak dan 1 di Manjung yang ditutup minggu lepas. Tambahnya, setakat ini keadaan di kesemua 239 taska yang berdaftar di bawah JKM adalah terkawal dan pihaknya sentiasa memberikan pendedahan mengenai penjagaan kebersihan kepada anak-anak dan pengasuh taska. Bukan keuntungan wang ringgit yang dicari tetapi ingin membantu memudahkan urusan hartanah orang ramai. Kesedaran segelintir masyarakat di negara ini terhadap urusan membabitkan jual beli hartanah yang masih di tahap rendah menjadikan kerjaya Peguam Hartanah sebagai pelindung hak dan kepentingan pembeli mahupun penjual. Segmen kerjaya pilihan minggu ini mengupas profesyen berkenaan. Jika ditanya mengenai cita-cita, Peguam pastinya antara kerjaya impian yang disebut-sebut ramai golongan muda. Lain pula kisahnya buat Nur Aisyah Audenan. Memulakan profesyen sebagai Peguam Hartanah 7 tahun lalu, Aisyah akui tiada minat dan pengetahuan mengenai undang-undang pada awalnya. Namun minatnya hanya timbul selepas mendalami asasi undang-undang di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Hartanah ni isu yang bukan senang nak difahamkan lah. Maksudnya kadang-kadang rakyat biasa pening nak uruskan urusan hartanah ni kan, pening sebab dia nak kena berurusan dengan banyak pihak. So saya lebih minat kepada Peguam Hartanah ni sebab nak membantu masyarakat lah untuk uruskan urusan jual beli daripada mula sampai akhir. Sebagai Peguam Hartanah, Aisyah bertindak sebagai pemudah cara bagi satu-satu transaksi jual beli di mana mereka secara profesional akan membantu pembeli mahupun penjual dari awal proses sehinggalah selesai urusan mengikut amalan guaman yang teratur. Biarpun masih muda, baru berusia 30 tahun, anak jati Ampang ini telah diberi kepercayaan untuk membantu hampir 500 kes berkaitan hartanah sepanjang keriernya sebagai peguam. Peguam ni ada macam-macam jenis peguam kan. Ada peguam pergi mahkamah, ada peguam yang duduk ke office. So saya ni peguam yang duduk dekat office. Kita seharian saya adalah kita go through documents, kita kita draft agreement, kita study file and case klien kita tu kan. So sebab hartanah ni tak semuanya sama. Maksudnya setiap kes hartanah dekat Malaysia ni lain-lain. So kita tak boleh nak pukul rata semua sama lah, lain-lain lah dia punya jalan cerita dia tu kan. Berdepan orang ramai, Aisyah akui memerlukan kesabaran yang tinggi untuk memberi lebih pemahaman kepada anak guamnya. Apatah lagi jika membabitkan situasi dan transaksi yang lebih rumit. Dia juga perlu sentiasa peka dengan perubahan undang-undang semasa. Undang-undang ni kadang-kadang dia akan berubah. Maksudnya tak semestinya undang-undang tahun ni sama dengan undang-undang tahun depan. Contohnya macam kita ambil contoh mudah yang simple lah, macam berkenaan cukai LHDN kan. So bila kita jual ataupun bila kita beli rumah, kita kena cukai. LHDN akan kenakan kita cukai. So undang-undang yang tahun ni kadang-kadang bajet negara tu dah berubah. So tahun depan dah pakai undang-undang yang lain. Penting juga untuk Aisyah mempunyai kemahiran komunikasi dan rundingan supaya semua pihak mendapat situasi menang-menang. Berbekalkan rekod dan pencapaian baik, Aisyah berharap kepakaran yang dimiliki membolehkannya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi sebaris peguam terkemuka lain.
Pertandingan filem pendek sempena Festival Filem Anak Muda 2022 anjuran Universiti Sains Malaysia USM bakal melahirkan ramai karyawan baru yang berbakat. Pertandingan anjuran bersama USM serta Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ini juga bertujuan mengetengahkan bakat anak-anak muda dalam bidang perfilman. Membawa tema Inspirasiku. Menurut pengarah Festival Anak Muda 2022 Abdullah Nudin, pertandingan terbuka kepada semua mahasiswa institusi pengajian tinggi. Objektif utama program ini adalah untuk menggalakkan pemikiran filem dalam kalangan anak muda, khususnya yang bakal menyertai industri perfilman pada masa akan datang. Tidak kira apa program yang anda sedang belajar sekarang di IPT anda, dan program ini juga dianjurkan bertujuan untuk meraihkan pemikiran kritikal dalam menggarap tema FLM 2022 iaitu Inspirasiku. Penilaian dibuat berdasarkan daya kemahiran menilai, memilih, membentuk dan menjana idea serta konsep yang konkret berdasarkan tema yang diberikan untuk digarap dalam filem. Edisi sulung kali ini juga mengangkat 3 pemenang anugerah khas bagi kumpulan peserta yang menggunakan peralatan dan teknologi perfilman jenama Canon dalam proses pembikinan filem masing-masing. Melalui pertandingan ini, Abdullah berharap mereka filem muda dapat mengetengahkan kisah yang menyentuh dan memberi inspirasi penonton. Majlis anugerah akan berlangsung pada 1 dan 2 Julai nanti. Ini satu contoh idola muda yang bukan sahaja berbakat tetapi memperjuangkan nilai kebaikan. Harry Styles, selebriti terbaru yang berikrar untuk menghentikan keganasan melibatkan senjata api. Penyanyi itu mahu menyumbang lebih $1 juta sebagai tanda sokongan terhadap desakan terbabit menyertai ramai lagi selebriti, pemimpin dan ahli politik yang lantang bersuara mengenainya. Tindakan Styles itu susulan kejadian tembakan rambang di sebuah sekolah di Texas, Amerika Syarikat minggu ini yang mengorbankan 19 murid. Dalam satu kenyataan, Styles berkata seperti individu lain, dia juga terkesan dengan siri tembakan rambang di negara itu. Justru dia menjalin kerjasama dengan Everytown untuk menyumbang pendapatan daripada konsert jelajahnya di Amerika Utara ketika ini. Everytown adalah sebuah NGO yang memperjuangkan usaha untuk menghentikan keganasan melibatkan senjata api. Berdasarkan kaji selidik dijalankannya, senjata api adalah punca utama ke arah kematian remaja dan kanak-kanak di Amerika Syarikat. Antara perkembangan hiburan lain, Top Gun Maverick mula mendominasi layar perak apabila menguntip lebih $19 juta di Amerika Syarikat pada hari Khamis. Ia adalah tayangan perdana terbesar pada cuti umum Memorial Day, malah dijangka meraih sehingga $100 juta pada cuti panjang hujung minggu ini. Maverick adalah sequel kepada filem Top Gun pada 1986 yang sangat ikonik bersama pelakon utamanya Tom Cruise. Ia juga dilihat mampu jadi filem pertama Cruise yang mencatat $100 juta pada tayangan perdana. Lagi pencapaian besar buat BTS apabila bakal bersemuka dengan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden pada 31 Mei ini. White House dalam satu kenyataan menyebut Biden dan BTS akan membincangkan isu representasi Asia serta jenayah kebencian anti-Asia. Kedua-dua pihak juga bakal membincangkan tentang peranan BTS sebagai duta golongan muda yang sentiasa menyebarkan mesej harapan dan positiviti ke seluruh dunia. Batu merupakan bahan semula jadi yang mengandungi kristal, pelbagai mineral yang terbentuk menjadi gotolan pepejal. Kesemua mineral ni tak semestinya terbentuk pada masa yang sama, tetapi proses mula jadi membentuknya menjadi satu gotolan pepejal sekarang, macam sekarang. Okey, 3 jenis batuan yang ada yang jadi asas adalah batu sedimen iaitu batu kapur, batu igneous, batu granite yang biasa kita jumpa di tepi-tepi jalan, dan juga last sekali kita ada batu metamorfik yang ini kita panggil batu marmar yang biasa dijadikan jubir. Masih di Buletin Didik, sukan.
Penampilan sulung pasukan kebangsaan di laman sendiri sejak kali terakhir pada 2019 berkesudahan dengan kemenangan yang diinginkan. Harimau Malaya bimbingan Kim Pan Gon menepati ramalan menundukkan Brunei dalam aksi persahabatan antarabangsa menerusi jaringan 4-0. Kali terakhir beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil pada November 2019 menentang Indonesia, Harimau Malaya menang 2-0. Semalam skuad negara turun semula selepas melalui fasa peralihan endemik di bawah pasukan berwajah baharu terutamanya jurulatih Kim Pan Gon yang dilantik Januari lalu. Kesebelasan yang diisi muka baharu dan pemain yang jarang digunakan berjaya menidakkan tentangan Brunei menerusi penguasaan bola. Jaringan pembukaan, sepadan penjuru yang disudahkan penyerang Muhammad Syafiq Ahmad. Muhammad Syamil Kuti Abba kemudian mencatat nama sebagai penjaring kedua melalui percubaan sejurus sebelum rehat. Perubahan pemain yang dilakukan pada separuh masa kedua terus gagal diimbangi Brunei menyebabkan mereka melepaskan 2 lagi gol. Rembatan kencang Muhammad Faisal Abdul Halim minit ke-57 meletakkan Malaysia selesa mendahului 3-0. Benteng pelawat sekali lagi dihukum dengan penalti. Kesempatan itu dimanfaatkan Guilherme Di Paula untuk penyokong Harimau Malaya meraihkan gol keempat. Kemenangan yang diraih menjadi tonik menjelang kempen pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2023 dari 8 hingga 14 Jun nanti. Liga Perdana, 3 peranan berlangsung antaranya menyaksikan pendahulu Kelantan FC diikat tanpa jaringan oleh pasukan senegeri Kelantan United. Pertemuan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Kelantan FC turun dengan misi mahu terus melebarkan 21 penguntan mata di carta teratas selepas 8 perlawanan. Tetapi lawan juga tidak mahu mengalah dengan mengumpul 14 mata di tangga keempat ketika ini dan berpeluang mengambil alih pencabar terdekat Terengganu FC 2 yang mempunyai 16 mata. Selepas buntu tanpa jaringan di separuh masa, percubaan mendapatkan jaringan juga berterusan di babak berikutnya. Keputusan 0-0 akhirnya memaksa kedua-duanya berkongsi satu mata menyaksikan Kelantan FC seri kali pertama musim ini sementara Kelantan United kali ketiga. Baik, saingan tenis Grand Slam di terbuka Perancis menyaksikan dua pemain pilihan Novak Djokovic dan Rafael Nadal melepasi halangan pusingan ketiga selepas menewaskan lawan masing-masing. Juara bertahan Novak Djokovic berdepan pemain kurang ternama dari Slovenia alias Bedene. Wakil Serbia itu berdepan tentangan liat lawan di awal permainan sebelum merangkau momentum baik dengan kemenangan 6-3, 6-3 dalam 2 set pertama. Bedene tidak mampu menghalang kemarahan pemain nombor 1 dunia itu menerusi kekalahan 2-6 sekaligus membawa Djokovic ke peringkat seterusnya selepas aksi sejam 44 minit. Dalam satu lagi pertarungan, Rafael Nadal mengetepikan cabaran Botic van der Zandschulp dari Belanda. Jago gelanggang tanah liat itu mendapati ramalan mengatasi lawannya dengan kemenangan awal 6-3 dan 6-2. Van der Zandschulp cuba menampilkan kebangkitan di set ketiga tetapi tidak mampu menyudahkannya apabila kecundang 4-6 untuk merelakan juara 13 kali di Roland Garros itu mara ke pusingan keempat. Rangkuman dari konvensyen Star Wars Celebration di California mengakhiri buletin didik. Saya Khairi Hazom Mat Nasri. Salam hormat dan Assalamualaikum.